Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah yang telah mana dengan nikmat limpah kurnianya kita telah sama-sama dapat menunaikan fardu zuhur bersama di dalam masjid yang mulia ini. Ketahuilah teman-teman sekalian dan hadirin, bahawasanya solat itu hanya bukan sekadar solat. Apabila solat itu tidak akan dapat mencegah diri kita daripada perbuatan mungkar, maka solat itu tidak akan dapat menambahkan kedekatan kita kepada Allah, malah semakin jauh. Sebab itu solat yang paling baik adalah solat kita menghiaskan diri kita dengan sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat di mana yang telah diajarkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum lagi beliau dilantik menjadi nabi, beliau sudah dikenal dengan gelaran Al-Amin oleh semua orang-orang yang tinggal di Mekah, iaitu ketika itu kita kenal zaman tersebut dengan zaman jahiliyah. Al-Amin apa maknanya? Iaitu orang yang sangat dipercaya, orang yang apabila dititipkan amanah, amanah itu dipelihara benar-benar. Dan apabila Rasulullah menerima wahyu, iaitu di mana beliau dilantik menjadi rasul, mulalah orang-orang kafir Quraisy itu memusuhi beliau. Namun beliau tetap sabar. Apa amanah yang telah diamanahkan kepada beliau, titipan-titipan barang-barang yang disuruh pelihara, tetap beliau pelihara, sekalipun ajakan beliau itu ditolak oleh orang-orang yang memberikan amanah ataupun titipan tersebut. Sampailah ketikanya Allah Ta'ala telah memerintahkan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Apa yang beliau pesankan kepada sahabat mulia, iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau telah mengembalikan semua titipan-titipan orang ramai kepada Sayyidina Ali dengan pesan bahawasanya kamu pulangkanlah titipan ini kepada yang empunya. Walhal kita tahu orang yang telah menitipkan kepada Rasulullah adalah merupakan musuh Rasulullah, iaitu orang yang nakkan hancurnya Rasulullah, orang yang nak memberhentikan daripada dakwah Islam yang Rasulullah bawa. Namun Rasulullah tetap berhati mulia, tetap dia punya akhlak yang paling baik. Dia memberikan semula barang yang dititipkan sekalipun mereka tidak menerima Islam sebagai agama. Kan ini sepatut yang kita contohi. Kita sama-sama telah menunaikan solat di dalam masjid, bahawasanya kita adalah bersaudara di dalam Islam. Kalau kita tak mahu sesuatu yang buruk berlaku kepada diri kita, kita juga tak mahu sesuatu yang buruk berlaku kepada saudara kita. Dan salah satu orang ataupun salah satu golongan yang senantiasa didoakan oleh para malaikat adalah seorang yang mendoakan orang lain, sahabatnya, saudaranya dengan diam-diam, tanpa diketahui orang yang didoakan. Inilah orang mulia, orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat. Kita begitu juga. Kalau harta kita hilang, kalau harta kita tertinggal di dalam masjid atau tertinggal di mana-mana, kita mengharapkan orang memulangkan kepada kita. Apalagi kalau kita merasakan tempat yang paling aman di dalam masjid, di dalam rumah Allah, kita tertinggal barang, seharusnya tidak ada orang merasakan kebimbangan. Sebabnya orang-orang yang berada di dalam masjid, yang berada di dalam rumah Allah adalah orang baik, orang yang baru menunaikan fardu, iaitu salat yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, orang yang mempunyai ciri-ciri keimanan yang baik, orang yang mempunyai sifat mahmudah yang bagus. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, kita tidak memupuk sifat mahmudah ini di dalam perbuatan seharian kita.
Kita hanya solat menghadap kepada Allah tanpa sedikit pun rasa malu bahawasanya kelakuan yang kita bawa, yang kita menghadapkan diri kita, muka kita, wajah kita kepada Allah sangat buruk. Orang yang kehilangan barang di dalam masjid, hanya baru sebentar saja mau datang balik ambil barangnya sudah tidak ada. Dan tidak dikembalikan pula kepada orang yang berwajib yang mentadbir masjid ini. Ini salah satu sifat yang bukan mahmudah. Sifat ini tidak baik. Sifat ini kita seharusnya buang untuk menjadikan nilai solat kita lebih baik di sisi Allah. Supaya Allah Ta'ala pandang kepada kita, bukan hanya solat kita yang kita persembahkan, tetapi seluruh jiwa kita, anggota kita daripada hujung rambut ke hujung kaki adalah yang paling terbaik yang kita persembahkan kepada Allah. Maka kalau ada di antara kita yang belum lagi memulakan sifat-sifat mahmudah begini, maka kita mulakanlah. Kerana Rasulullah sangat cinta kepada umatnya supaya berlaku baik. Apa yang kita tidak suka berlaku kepada diri kita, kita juga tidak suka berlaku kepada saudara kita. Kalau kita tidak suka sesuatu yang tidak baik kepada saudara kita, begitu juga kita tidak suka berlakunya kepada diri kita, kerana kita adalah bersaudara di dalam Islam. Allah yang kita ibadahi satu Allah. Kita naik saksi bahawasanya tiada Nabi selain daripada Nabi akhir zaman, iaitu Nabi kita Muhammad. Ialah Muhammad, Nabi kita sama, Tuhan kita sama. Kita menghadap kiblat yang sama, kita berpuasa pada bulan yang sama. Sebenarnya kita adalah sama. Sebab itu janganlah membezakan diri kita dengan mengeluarkan sifat mahmudah daripada kita, dan kita mengerjakan sifat yang mazmumah, yang sangat keji, yang kita akan takuti nanti apabila kita berdiri di padang mahsyar. Rasulullah tidak mengenal kita umatnya. Kerana Rasulullah sudah ditanya oleh para sahabat, macam mana nanti umat kamu yang banyak ini kamu akan dapat mengenalnya? Rasulullah kata, kalau kamu melihat seekor lembu yang punya bulu semuanya hitam, kemudian tu ada sebahagiannya putih, yang putih itulah umat aku, maka aku akan mengenal mereka, iaitu umat Muhammad punya cahaya yang luar biasa. Cahaya apa? Cahaya mahmudah, cahaya kelakuan-kelakuan dan akhlak yang baik. Maka itulah yang kita kehendaki apabila kita berdiri di padang mahsyar. Rasulullah akan dapat melihat kita. Rasulullah kenal kita sebagai umatnya yang baik, kerana kita takut tertinggal di belakang disebabkan kelakuan kita yang buruk. Kita tidak akan diakui oleh Nabi kita sendiri bahawasanya kita adalah umatnya. Maka berhati-hatilah di dalam tengah hari ini, iaitu kita mengingatkan kepada diri kita sendiri juga, iaitu kita senantiasalah punya harapan, punya kemahuan untuk melakukan yang paling terbaik daripada semalam. Dan hari ini lebih baik daripada semalam, hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan hari-hari di mana kita akan menghabisi umur kita, akan kita akhiri, akan kita sudahi dengan yang paling terbaik. Ingatlah sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar, barang siapa yang solatnya ataupun yang sembahyangnya tidak akan dapat mencegah dirinya daripada kemungkaran, lam yazdad minallah illa bu'dan, maka dia tidak terlebih dekat kepada Allah, malah jauh sekali. Takutilah kita jauh daripada Allah, kerana apabila kita jauh daripada Allah, maka kita akan jadi pemangsa, iaitu akan dimangsai oleh iblis laknatullah. Maka ingat-ingatlah, senantiasalah kita berdiri di atas landasan mahmudah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, dan kita mengambil iktibar daripada kelakuan Rasulullah ataupun akhlak mulia Rasulullah. Maka kita sambung apa yang kita berhenti pada minggu yang lalu, iaitu pada surah Maryam, di mana ayat pertamanya sudah kita sedikit memberi penjelasan, iaitu Kaf Ha Ya Ain Sad. Kemudian masuk kepada ayat yang kedua. Ini cerita masih mengisahkan tentang bagaimana Nabi Zakaria telah diberikan oleh Allah Ta'ala rahmat yang sangat banyak di dalam usianya yang sangat tua. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ingatlah, ataupun kita mengambil iktibar, kita mengambil peringatan zikru rahmati rabbika, rahmat Tuhan kamu, abdahu Zakaria, kepada hambanya yang bernama Zakaria.
Zakaria yang kita sudah jelaskan siapa beliau. Beliau adalah seorang nabi yang diutuskan kepada Bani Israel. Iznada rabbahu nidaan khafiya, ketika beliau berdoa kepada Tuhannya nidaan khafiya, dengan doa yang perlahan. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, memberikan kita pengajaran, iaitu cara bagaimana Nabi Zakaria berdoa dengan suara yang perlahan, bukan dengan pekik-pekik, ataupun bukan dengan suara yang sangat lantang, tapi beliau dengan suara yang lirih mengangkatkan doanya kepada Rabbul Alamin. Apa katanya? Qala, iaitu kata Zakaria, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini sudah lemah tulang-tulang. Washta'ala ra'su syaiba, dan kepala aku sudah dipenuhi dengan uban, dengan rambut yang putih. Walam akum bidu'aika rabbi syakiya. Nescaya yang demikian tidaklah aku merasakan sia-sia senantiasa berdoa kepada kamu. Ini juga pengajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Zakaria. Kalau orang yang berdoa itu bukan hanya memohonkan permohonan kepada Allah, tetapi syarat yang paling penting adalah mengakui kelemahan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin kita menakkan sesuatu daripada Allah Rabbul Alamin, daripada Tuhan yang menciptakan seluruh alam ini, kalau kita masih mengaku bahawasanya diri kita kuat? Kita ini lemah, kita ini tidak punya kekuatan, kita ini dijadikan oleh Allah. Bagaimana untuk kita mendapatkan pertolongan dari Dia kalau kita tidak mengaku bahawasanya kita ini orang lemah, kita ini makhluk yang tidak punya kekuatan? Sebab itu Nabi Zakaria mengatakan, wahanal azmu, sudah lemah tulang belulang aku. Washta'ala ra'su syaiba, sudah putih rambut aku, menunjukkan tuanya, menunjukkan Allah Ta'ala telah mengembalikan usianya kepada usia yang kembali kepada usia kanak-kanak, iaitu usia yang tidak punya kekuatan dan daya. Walam akum bidu'aika rabbi syakiya, dan syarat yang ketiga, dia tidak berhenti, tidak merasakan putus asa, tidak pernah merasakan bahawasanya doa itu akan ditolak oleh Allah. Ini adabnya orang berdoa, jangan 1-2 kali saja. Jangan bangun malam hanya sembahyang hajat 2 rakaat 1 minggu, 2 minggu, lalu kita punya hajat tak dikabulkan oleh Allah Ta'ala, kita sudah jadi lemah hati. Ini menunjukkan bagaimana lemahnya hati manusia. Walhal apabila kita berdoa kepada Allah, jangan menjelak, jangan mengharapkan kita seolah-olah ditolak doanya oleh Allah Ta'ala. Sudahlah, aku sudah banyak kali berdoa tapi tidak juga dikabulkan, sudah bosan. Sedangkan Allah Ta'ala tidak pernah bosan mendengar apa yang kita doakan, apa yang kita pohonkan kepadanya. Bagaimana rasa kita seorang makhluk yang sudah bosan kepada Tuhannya? Bagaimana untuk kita dapat diperkenankan permintaannya kalau kita sudah merasakan benci nak berdoa? Tidak ada lagi tempat yang kita untuk meminta pertolongan selain daripada Allah. Inilah yang telah diajarkan di dalam surah Maryam, cerita tentang Nabi Zakaria, iaitu yang pertama berdoa dengan perlahan, iaitu dengan seolah-olah merasakan kita sangat mengharapkan apa yang akan Allah Ta'ala berikan kepada kita daripada yang kita minta. Menyatakan kelemahan diri kita dan jangan cepat bosan. Ayat seterusnya mengatakan, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akira fahabli min ladunka waliya. Dan sesungguhnya aku takut orang-orang yang di belakang aku tidak akan dapat melakukan amanah yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Wa kanat imraati akira, dan isteri aku adalah yang mandul. Fahabli min ladunka waliya, maka engkau kurniakanlah di sisi engkau akan aku seorang wali, iaitu seorang pewaris yang akan meneruskan kerja-kerja yang telah Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Zakaria. Ini juga adalah merupakan bagaimana keadaan dirinya yang dia itu minta kepada Allah Ta'ala tentang kelemahan dirinya. Sudah dikatakan dia tua, kemudian tu dia menerangkan keadaan isterinya yang mandul, kemudian tu dia mengharapkan iaitu satu kebaikan yang bakal dijalankan oleh kaumnya. Bagaimana dia akan rasa bimbang kalau tidak ada
zuriat daripadanya yang akan dapat memberikan pengajaran apa yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala akan menjadikan kemungkaran yang sangat banyak di dalam masyarakatnya. Ini semua yang telah dizahirkan oleh Nabi Zakaria kepada Allah. Begitu juga kita kalau di dalam apa masalah yang kita hadapi, kita mengadulah dengan Tuhan, kita mengadulah dengan Allah, kita bangun malam, kita sembahyanglah hajat, kita berdua-duaanlah dengan Tuhan kita, kita mengatakan, kita minta sesungguhnya apa yang telah menjadi masalah kepada diri kita. Janganlah kita pergi kepada tempat yang selain daripada dia. Apalagi kalau tempat yang kita pergi itu dia menggunakan perkhidmatan daripada makhluk-makhluk Allah juga yang tidak diredai oleh Allah, seperti makhluk jin dan sebagainya. Maka itu akan menambahkan kekusutan masalah yang kita hadapi. Kita kembali kepada dia. Walaupun lambat akan diampunkan oleh Allah Ta'ala kesalahan kita, akan diberikan apa yang kita minta. Dan kita percaya lambat dan dekatnya ataupun lambat dan cepatnya yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah bergantung kepada ilmu Allah. Kerana kalau cepat adalah hak dia, kalau lambat adalah dia nak menguji kepada kita. Ujian-ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kesusahan dan sebagainya, bukanlah sesuatu yang sia-sia. Kita merasakan dia merugikan kepada kita, walhal dia adalah yang menghapuskan dosa-dosa kita. Dia adalah yang menyelamatkan kita nanti untuk meringankan timbangan kita di hadapan Allah. Kerana apa saja yang Allah Ta'ala uji kepada kita adalah merupakan ganjaran yang telah diberikan kepada kita yang untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita. Begitu juga lambat cepatnya doa kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Sama ada doa itu akan disimpan nanti di akhirat, akan diberikan Allah Ta'ala kepada kita, atau doa tadi akan menghapus segala dosa-dosa kita, ataupun doa tadi akan menghilangkan, menambahkan pahala yang kita ni menanti apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub, dan harapan Nabi Zakaria untuk menjadikan anak yang akan diberikan oleh Allah kepadanya itu sebagai waris daripada keluarga Ya'qub. Dan kita tahu Nabi Zakaria adalah daripada keluarga Bani Israel, iaitu Ya'qub yang digelar Israel. Ini sudah habis ceritanya pada kuliah-kuliah saya yang lalu. Waja'alhu rabbi radiya, dan dia mengharapkan anak yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu supaya Allah Ta'ala jadikan dia yang reda, anak yang reda dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Kemudian tu dengan doa ini bukannya sedikit, bukannya lekas, tapi lambat dia nak dapatkan jawapan daripada Allah yang akhirnya dalam ayat ini menjelaskan ya Zakaria, iaitu Allah Ta'ala telah menyambut doa Nabi Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami menggembirakan kamu dengan anak yang namanya Yahya, iaitu anak ini akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia, di mana nama Yahya ini tidak diberikan nama kepada seseorang sebelum Nabi Yahya. Qala rabbi, kemudian tu Nabi Yahya bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati akira wa qad balaghtu minal kibari itiya. Wahai Tuhanku, bagaimana aku akan dapat anak sedangkan isteri aku itu mandul dan aku ini sudah sangat tua? Ini pertanyaan yang memang biasa daripada seorang manusia, daripada seorang makhluk. Sangat heran apa yang bakal dijadikan oleh Tuhannya. Ayat ini mengajarkan kita tentang sifat kudrat Allah. Ini adalah bukan merupakan hanya pertanyaan daripada Nabi Zakaria, tetapi ayat ini menunjukkan bahawasanya manusia apabila dia menilai perbuatan dia ataupun menilai kekuatan dia adalah mengikut daripada apa yang dia lihat. Walhal Allah Ta'ala apabila dikatakan kudrat, kuasa melebihi daripada segala-galanya, tidak punya batas. Apabila Allah Ta'ala nak menjadikan sesuatu, nak memberikan anak kepada seseorang, tidak kira sama ada wanita itu mandul ataupun suaminya sudah cukup tua, Allah Ta'ala kuasa untuk memberikannya. Ingat tak kita suatu cerita yang di mana Nabi Idris,
pernah didatangi iblis laknatullah. Iblis ni datang kepada Nabi Idris bawa kelongsong kulit telur yang sudah kosong. Ketika itu Nabi Idris sedang menjahit pakaian dengan jarum. Kemudian tu iblis datang bertanya kepada Nabi Idris, "Wahai Nabi Idris, kuasakah Tuhan untuk meletakkan seluruh alam ini di dalam kelongsong kulit telur ini?" Nabi Idris tidak jawab, diam saja. Diulang pertanyaan itu buat kedua kalinya. Nabi Idris juga diam, tidak jawab. Kemudian tu diulang lagi 3 kali pertanyaan yang sama. Kuasakah Allah Ta'ala meletakkan seluruh alam ini di dalam kelongsong kulit telur ini? Kemudian Nabi Idris langsung mengambil jarum yang dia sedang gunakan untuk menjahit, maka dicocok salah satu daripada mata iblis jadi buta. Kemudian dia jawab, Allah Ta'ala kuasa untuk meletakkan seluruh alam ini di dalam kelongsong kulit telur ini. Tapi tidak diberi penjelasan oleh Nabi Idris alaihissalam, kerana orang yang bertanya itu adalah tidak memerlukan jawapan yang sebenarnya, tetapi hanya mempermain-mainkan sahaja. Maka kalau kita belajar tauhid, ini akan dijelaskan oleh ulama-ulama akidah ataupun ulama-ulama ahli tahqiq tentang penjelasan macam mana yang dikatakan oleh Nabi Idris, bahawasanya Allah Ta'ala kuasa meletakkan seluruh alam ini di dalam kelongsong kulit telur. Ini yang diajarkan di dalam ayat ini, bahawasanya Allah Ta'ala kuasa yang tidak ada batas. Allah Ta'ala berhak menjadikan sesuatu mengikut kehendaknya. Apa yang dijawab oleh Allah Ta'ala apabila ditanya oleh Nabi Zakaria yang demikian? Qala kazalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Kemudian tu Allah Ta'ala kata seperti yang demikian. Apa maksudnya? Iaitu Allah Ta'ala mengatakan wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Takkah kamu melihat kepada diri kamu yang dulu tidak ada, yang sekarang Allah Ta'ala telah jadikan kamu daripada tanpa sesuatu? Allah Ta'ala mengingatkan bagaimana kejadian Nabi Zakaria dirinya itu sendiri. Maka dia ingat apa yang Allah Ta'ala kuasa terhadap untuk menjadikan anak sekalipun tanpa ada syarat-syarat tertentu daripada isteri yang tidak mandul ataupun suami yang tidak tua. Jadi inilah yang dikatakan sebagai jawapan daripada Nabi Zakaria jawapan daripada Allah kepada Nabi Zakaria. Kemudian tu apa yang Nabi Zakaria minta, bermohon lagi kepada Allah, katanya qala rabbi ja'alli ayah. Nabi Zakaria mengatakan, wahai Tuhanku, kamu jadikanlah tanda supaya aku dapat mengetahui bila masanya engkau telah memberikan anugerah kepada isteri aku, iaitu ketika isterinya mengandung. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyah. Kemudian Allah Ta'ala telah menjelaskan bahawasanya tanda tersebut iaitu kamu tidak akan dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari walhal kamu sehat walafiat. Fakharaja ala qaumihi minal mihrab. Kemudian itu Nabi Zakaria keluar ke mihrab, iaitu tempat beribadah. Fa'auha ilaihim. Kemudian dia, Allah Ta'ala menggunakan fa'auha ilaihim ansabbihu bukrata wa asyiya. Makna auha adalah, kalau kita translatekan ke dalam bahasa Melayu, makna wahyu. Jadi kita tidak boleh mengatakan fa'auha ilaihim, iaitu Nabi Zakaria mewahyukan kepada mereka, iaitu umatnya, ansabbihu bukrata wa asyiya, bahawa memperbanyakkanlah tasbih kepada Allah pagi dan petang. Jadi makna auha di dalam konteks ayat ini adalah Nabi Zakaria yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala sebagai tanda 3 hari tidak boleh berkata-kata dengan manusia, maka dia mengatakan fa'auha adalah artinya memberi bahasa isyarat, iaitu memberi isyarat kepada kaumnya supaya senantiasa bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Jadi itulah yang di dalam ayat ini menjelaskan bagaimana kesungguhan Nabi Zakaria minta doa kepada Allah Ta'ala untuk dapat zuriat. Yang lepas ayatnya hampir serupa dengan ayat ini.
yang menunjukkan bahawasanya tidak henti-hentinya Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan Nabi Yahya. Nanti apabila kelahiran Nabi Yahya, kita akan sambung ceritanya minggu hadapan, iaitu satu ketika di mana Nabi Yahya akan bertemu dengan iblis dengan rupa yang sejatinya, rupa aslinya. InsyaAllah doakan kita sihat. Minggu depan kita bertemu lagi. Bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillah ilahul Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.